Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, kami ingin membentangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dan pelbagai peradaban. Okay. Kita masuk ke dalam pengenalan. Poin pertama adalah teknologi menjadi satu medium untuk menyebarkan maklumat. Jika kita lihat pada perbezaan zaman sekarang dan zaman dahulu, cara untuk menyebarkan maklumat adalah hanya menggunakan akhbar ataupun radio. Tapi di zaman kita ni sekarang, cara untuk kita menyebarkan maklumat telah maju dan sekarang lebih meluas. Sebagai contohnya WhatsApp, Instagram, Twitter, sosial media lah. Poin kedua adalah ia menjadi satu masalah apabila menyebarkan berita palsu. Okey, bila kita menyebarkan berita palsu ni, setengah individu boleh salah faham dan teruskan menyebarkan berita palsu tersebut tanpa mengetahui berita itu tulen atau tidak. Okey. Poin ketiga adalah terdapat penyebaran berita palsu pada tahun 1990. Jika kita lihat tentang tajuk kita, masalah ini telah berlaku dahulu lagi. Bukan baru berlaku di zaman kita sekarang. Dengan itu, kita haruslah lebih mewar-warkan dan mengetahui tentang masalah ini. Okay. Seterusnya, poin keempat adalah maksud etika. Etika adalah moral atau nilai akhlak menjadi pegangan individu. Dan poin terakhir, peradaban. Peradaban bermaksud perkembangan sosial sesuatu bangsa. Okay, seterusnya saya beri ruang kepada Zulhimi untuk membentangkan pembentangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Zuhair bin Abdul Rahman. So, cabaran-cabaran berita palsu dalam masyarakat digital pada hari ini, yang pertama ialah apa yang hendak disampaikan di sini. Rakyat Malaysia perlu memastikan berita-berita yang hendak dipostingkan dalam media sosial adalah melalui sumber yang betul dan sahih. Hal yang demikian, berita-berita yang tidak betul atau yang tidak sahih akan mampu memutarbalikkan pengguna media sosial lain. Iaitu seperti yang saya boleh beri contoh, ialah kumpulan Daesh, iaitu kumpulan pengganas yang sedang arif dalam menyebarkan maklumat-maklumat palsu atau sesat mengenai Islam. Contohnya yang boleh diambil ialah kumpulan ini melakukan penyebaran video-video kejam dan tidak berperi kemanusiaan yang disampaikan dalam laman sesawang dengan melalui pelbagai cara. Hal ini menyebabkan perkara-perkara yang tidak diinginkan akan berlaku, contohnya keganasan dari pihak-pihak lain yang menyangka video tersebut banyak memberi faedah bagi mereka. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah salah jika dipandang dari sisi seorang dari sisi etika. Ini juga membuktikan bahawa ketamadunan manusia pada zaman ini telah terjejas. Hal yang lain, etika dalam menggunakan sosial media adalah perkara yang penting. Motivasi tentang etika dalam penggunaan media massa pada masa ini juga adalah elemen yang terpenting untuk membina komuniti yang bertata tertib. Selain itu, pengguna-pengguna media sosial yang lain hendaklah membuat dahulu klasifikasi terhadap berita yang hendak disampaikan, seperti kisah seram, kisah fiksyen,
atau sebagainya. Di samping itu juga, etika juga merupakan salah satu komponen falsafah yang terpenting bagi setiap cendekiawan barat. Contoh yang saya boleh ambil iaitu daripada uh, ahli falsafah Jerman iaitu Immanuel Kant yang memberi tajuk buku iaitu Lecture on Ethics. Di dalam buku ini beliau menceritakan bahawa pembacanya yang mana perbincangan pelbagai dimensi seharusnya menjelaskan lagi aspek etika secara teliti dan lebih ke arah kematangan masyarakat. Okey, petikan yang boleh saya ambil iaitu pencerahan adalah kemunculan manusia dari kematangan dirinya sendiri. Ketidakmatangan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan pemahaman sendiri tanpa bimbingan yang lain. Ketidakmatangan ini ditanggung sendiri jika penyebabnya bukanlah kurangnya pemahaman tetapi kurangnya ketetapan dan keberanian untuk menggunakannya tanpa bimbingan orang lain. Oleh itu, moto pencerahan adalah berani untuk menggunakan pemahaman anda sendiri. Itu bab kata Immanuel Kant. Petikan ini memberi maksud bahawa masyarakat yang seharusnya lebih teliti dan lebih memahami situasi pada zaman ini. Jika kita tidak mampu untuk memahaminya, ia akan mendorong ke arah perkara yang tidak bagus. Contohnya, menyebarkan sesuatu berita tanpa mengetahui asal-usul berita tersebut di dalam media sosial. Okey. Secara asasnya, etika ini jika diterapkan dalam bidang teknologi yang canggih akan lebih membawa kepada perkara-perkara yang baik dan sopan seseorang pengguna media sosial itu. Hal ini akan menyebabkan penyampaian seseorang pengguna media sosial dalam menyampaikan maklumat kepada orang lain akan lebih sahih. Akhir sekali, apa yang hendak disampaikan di sini adalah mengenai hal-hal daripada pembincangan mengenai etika komunikasi dan media sosial hendaklah hendaklah lebih teliti dalam menghadapi corak media dengan adanya idea-idea baru. Jika jika media sosial menjadi lebih profesional dan dipacu oleh pihak-pihak yang mempunyai sistem teknologi yang canggih, ia akan mendatangkan perkara-perkara yang baik. Jika sebaliknya berita-berita palsu akan tersebar dan tidak dapat dielakkan lagi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya kita akan pergi kepada isi kedua iaitu penyebaran berita palsu yang terlalu pesat dalam masyarakat digital. Jadi generasi muda iaitu generasi Y dan X, generasi yang lebih cenderung untuk mendapatkan berita daripada media sosial dan internet. Mereka adalah generasi Y ini adalah lahir pada tahun 1980 hingga 1999, dikenali sebagai generasi Y. Ini bergantung dan terpengaruh sepenuhnya terhadap internet, terutama di media sosial, dan hanya bergantung sedikit sahaja kepada media mainstream seperti surat khabar dan media penyiaran. Bukan itu sahaja, generasi Y ini juga banyak membaca di media online media online seperti WhatsApp, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Manakala yang lahir pada tahun 1995 hingga 2014 pula dikenali sebagai generasi Z, tetapi sesetengah pihak berpendapat bahawa mereka lahir pada tahun 2004 hingga 2014. Namun begitu, generasi Z ini bergantung sepenuhnya berada di laman internet.
dan media sosial. Internet yang mudah diakses pada zaman digital ini membolehkan generasi ini untuk mendapatkan informasi dan berita, dan oleh sebab itu mereka adalah antara penyumbang utama terhadap penyebaran berita palsu di laman media sosial yang begitu pesat. Kedua adalah saya akan menceritakan bahawa penulisan berita maklumat palsu yang kemas serta menarik menyakitkan pembaca untuk menyebarkannya di laman media sosial dan juga internet. Jadi antara contoh berita palsu yang boleh dikaitkan adalah mengenai insiden kumpulan lelaki yang menetap pelajar tahfiz di Pandamaran, Kelang. Cerita tersebut diceritakan oleh seseorang individu yang dikenakan hukuman sebanyak RM7,000 dan penjara 4 bulan. Jadi apakah penyelesaian untuk mengelakkan kalau kuan ini berterusan? Kerana ia akan membimbangkan kepada negara kita dan juga masyarakat kita yang akan terdedah kepada perpecahan kaum. Jadi seseorang itu haruslah beretika dalam menggunakan internet kerana ianya adalah sebahagian daripada amanahnya. Perkara tersebut kita boleh kaitkan dengan peradaban mengikut amanah terhadap keetikan digital dan berinternet menurut perspektif Islam. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Syazwan. Okey, seperti yang kita tahu, tahun 2020 kini semakin hampir untuk melabuhkan tirainya. Saya yakin tahun ini adalah tahun yang paling mencabar untuk semua orang. Hal ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang menular bukan sahaja di negara kita, bahkan satu dunia telah terkesan akibat pandemik ini. Walau bagaimanapun, dikala semua orang, terutamanya barisan hadapan ataupun dikenali sebagai frontliners, sedang bertungkus lumus untuk mengekang wabak ini daripada kian menular, terdapat segelintir masyarakat yang memandang remeh dengan menyebarkan berita palsu, antaranya berkenaan dengan SOP. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan mengakibatkan semua orang bukan semua orang tetapi segelintir masyarakat akan mengikuti SOP yang tidak benar, dan sekaligus ia boleh disaman oleh pihak berkuasa kerana ia berpeluang untuk menyebabkan virus ini merebak di kalangan masyarakat. Penyelesaian untuk masalah ini adalah berbalik pada diri kita sendiri. Sebagai orang Islam, kita sepatutnya sudah tahu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Slide seterusnya. Okay. Seperti yang kita lihat, ianya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Okey, berdasarkan firman tersebut, kita tahu Allah akan melihat setiap perkara yang kita lakukan, tidak kira di mana kita berada. Jadi, daripada kita melakukan perkara yang tiada faedahnya di media sosial, seperti menyebarkan berita palsu, kita sepatutnya mengambil sudut positif ketika menggunakan media sosial. Kerana kita perlu ingat satu perkara, iaitu Allah Maha mengetahui. Sekian daripada saya. Terima kasih Azrul. Kita masih dalam konteks cabaran berita palsu dalam masyarakat digital, namun saya akan beralih kepada perspektif perpaduan kaum. 16 September 1963 merupakan tarikh rahmat di mana Malaysia dibentuk daripada Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak
di mana Malaysia ini adalah sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian kaum, bangsa dan budaya. Kedatangan buruh daripada negara China dan India, juga daripada Sabah, Sarawak yang berasal daripada Indonesia telah membentuk kepelbagaian kaum di negara kita. Isu mengenai perpaduan kaum ini adalah isu yang tidak asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Amatlah penting untuk menjaga keharmonian dan mencapai perpaduan kaum. Namun, apakah kesan berita palsu dalam konteks perpaduan kaum? Kepelbagaian kaum telah mewujudkan pelbagai agensi-agensi yang berkecenderungan terhadap satu bangsa dan juga memperjuangkan hak mereka. Ini adalah termasuk daripada segi parti-parti politik ataupun badan-badan bukan kerajaan. Alam maya merupakan salah satu cabaran terbesar dalam mencapai perpaduan kaum. Antaranya ialah kesukaran dalam mengawal konten-konten yang dipostingkan dalam sosial media yang terdapat unsur ekstremisme terhadap sebuah kaum. Kebebasan di alam maya mencetuskan perbalahan kerana setiap orang memperjuangkan hak masing-masing. Sebagai contoh, ketika pilihan raya di mana setiap parti berkempen untuk mendapat undi dan rakyat juga telah sebahagian rakyat memanipulasi ayat daripada kempen tersebut hingga menyebabkan berlaku salah faham dan pergaduhan antara kaum. Itu juga telah dikatakan oleh Prof. Dato' Dr. Teo Kok Siong dalam temuramah bersama Berita Harian. Beliau berpendapat ahli politik dan sosial media antara punca kelemahan perpaduan kaum dalam Malaysia. Namun tidak dapat dinafikan juga setengah rakyat kurang sensitif terhadap isu-isu kaum, sebagai contoh menyentuh isu budaya ataupun agama hingga menyebabkan pergaduhan ataupun salah faham antara kaum. Ada juga yang menggunakan kata-kata kesat, sebagai contoh ketika isu perayaan adalah menjadi adat untuk, sebagai contoh, kaum Cina bermain mercun ataupun bunga api ketika perayaan mereka, namun setengah orang terlalu melantarkan pendapat beliau kerana itu merupakan satu gangguan bunyi tanpa menghormati budaya tersebut hingga menjadikan pergaduhan di situ. Antara punca penyebaran berita palsu ini ialah bila setengah orang itu tidak terlalu sensitif atau tidak terlalu peka tentang untuk mencari kesahihan di sebalik berita yang disebarkan. Kata Tan Sri Lee Hamte, naib pengurusi kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, saya lihat trend ini iaitu menyebarkan berita palsu di negara kita amat membimbangkan sekarang dan diharap semua dapat bersabar serta mendengar atau membaca berita daripada sumber yang sah sahaja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum, kembali dengan saya Farid. Saya ingin terima kasih kepada rakan-rakan saya Zulmi, Syazwan, Azrul dan Ikmal tentang perbentangan mereka, iaitu sangat-sangat berisi. Okey, sekarang ni kita masuk di dalam cadangan tentang tajuk kita. Poin pertama adalah pihak kerajaan boleh memperketatkan undang-undang. Undang-undang yang sedia ada sangat berfungsi tentang menghadapi masalah tersebut. Tetapi pelaku-pelaku tersebut tidak mengambil serius tentang perkara ini. Oleh itu, kerajaan hendaklah memperketatkan lagi undang-undang untuk memberitahu pelaku-pelaku tersebut bahawa hal ini sangat serius dan kerajaan tidak mengambil sambil lewa tentang perkara ini. Poin kedua adalah memperketatkan lagi denda yang sedia ada bagi menaklukkan pelaku-pelaku penyebar berita palsu. Iaitu sama dengan poin pertama. Ini adalah sebagai contoh bahawa denda yang sedia ada seperti Syazwan memberitahu kita tadi, iaitu seorang individu telah dikenakan denda sebanyak RM7,000. Okey. Itu adalah satu contoh. Tapi bagi saya, bagi kami, seeloknya lah lagi kita perketatkan lagi dengan menambah denda ataupun menguatkan lagi denda tersebut. Okey, poin ketiga adalah pihak kerajaan atau NGO membuat kempen untuk memberi perkenalan tentang penyebaran berita palsu.
Seperti isi Ikmal tadi, dia memberitahu kita tentang politik yang di mana mereka berkempen untuk mengutip undi. Kita pihak kerajaan ataupun NGO haruslah membuat sebegitu tentang isu ini kerana masyarakat kita yang tidak mengambil tahu ataupun tidak pernah baca berita palsu, mereka perlulah tahu tentang perkara ini kerana boleh mengelakkan mereka dengan percaya berita-berita yang tidak tulen tersebut dan boleh mengalihkan mereka untuk membaca berita pada sumber-sumber yang betul sahaja. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulannya, poin pertama adalah individu haruslah yakin dengan informasi yang diterima. Bagaimanakah individu itu boleh yakin dengan informasi yang diterima? Individu haruslah membaca dari sumber-sumber yang tulen sahaja seperti daripada kerajaan ataupun daripada sahabat yang memang bekerja di kerajaan. Okey. Kedua adalah individu hendaklah mengkaji informasi dari sumber-sumber yang diyakini masyarakat sebelum menyebarkan informasi. Okey, di zaman ini, zaman generasi Z, kita adalah individu yang cepat memberitahu kawan-kawan, memberitahu beberapa tentang perkara yang sedang berlaku di sosial media semua. So, oleh itu, kita haruslah yakin tentang informasi yang diterima, iaitu ia bukan berita palsu. Jika tidak, maka kenalah dengan isi Syazwan tadi yang di mana individu kena denda RM7,000. Poin ketiga adalah individu haruslah beretika supaya tidak menyebarkan berita palsu dan menyusahkan masyarakat. Di dalam poin Azrul tadi yang di mana kita haruslah beretika untuk menyebarkan berita palsu kerana itu satu tanggungjawab untuk kita supaya kita tidak menyusahkan masyarakat lain. Poin keempat adalah fahami cabaran yang diatasi oleh masyarakat digital dan mengatasi bersama supaya dapat memajukan masyarakat digital di negara kita. Selepas kita dapat lebih perkenalan tentang isu ini, maka bolehlah negara kita maju dengan aman dan tidak mempunyai masalah seperti ini lagi. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.